iaitu pada hari di waktu itu manusia laksana rama-rama bertebaran dan gunung ganang laksana bulu dihamburkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada video yang lepas kita dah dengar cerita bagaimana Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwah kepada sekalian Arab. Ada beberapa perkara penting telah diceritakan dalam kisah itu. Bagi anda yang belum lihat video ini, boleh klik pada link video di atas. Seperti yang telah kita tahu, ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwah secara terbuka, telah membawa ancaman bagi sekalian pembesar Arab Quraisy waktu itu. Maka pada video kali ini saya akan kongsikan 5 faktor kenapa orang Arab Quraisy menentang ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jom kita dengar bersama-sama. Faktor pertama ialah kerana persaingan dalam merebut kekuasaan. Kaum Quraisy ni tak dapat bezakan antara kenabian dan kekuasaan, dan mereka juga tak faham tentang kenabian dan kerajaan. Diorang anggap kalau ikut ajaran Nabi Muhammad SAW bermakna mereka akan tunduk pada kekuasaan Bani Muttalib. Bagi mereka, Nabi SAW akan menguasai Mekah atas tiket kaum, sedangkan Nabi SAW bukan menggunakan istilah penyebaran fahaman kaum, tetapi Nabi SAW menyebarkan ajaran agama yang menggunakan konsep kesamarataan. Oleh sebab itulah, bukan satu perkara yang mudah bagi sekalian pembesar Arab menerima ajaran Nabi Muhammad SAW. Kerana bagi mereka, Nabi SAW adalah perampas bagi kekuasaan Arab ketika itu. Faktor kedua adalah kesamarataan antara pembesar dan hamba dalam semua perkara. Seperti yang telah kita ceritakan sebelum ini, antara sistem yang telah dipakai oleh bangsa Arab Jahiliah ini adalah sistem kasta yang mengasingkan antara pemerintah, bangsawan dan hamba. Setiap dari peringkat kasta ini tak boleh melebihi had antara satu sama lain. Sedangkan ajaran Nabi SAW mengajarkan kepada semua tentang kesamarataan. Hal ini menyebabkan pembesar Arab ketika itu menolak fahaman dari ajaran Nabi SAW. Bagi mereka, kasta itu adalah sistem yang terbaik, sedangkan Islam mengajar semua manusia itu adalah sama. Yang membezakan manusia itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud orang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ialah yang paling bertakwa. Surah Al-Hujurat ayat 13. Faktor ketiga ialah orang Arab ini takut dengan kebangkitan setelah kematian. Ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi SAW mengajar bahawa pada hari kiamat semua manusia akan dibangkitkan dari kubur. Semua amalan manusia ketika hidup dahulu akan ditimbang baik buruknya. Orang baik akan dibalas syurga dan mereka yang banyak dosa akan dibalas neraka. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud kiamat. Apakah kiamat itu? Tahukah kamu apakah kiamat itu? Iaitu pada hari di waktu itu manusia laksana rama-rama bertebaran dan gunung ganang laksana bulu dihamburkan. Adapun orang yang berat timbangannya adalah dia di dalam kehidupan yang sentosa. Adapun orang yang ringan timbangannya, maka tempatnya ialah neraka. Tahukah kamu apakah ia? Iaitu api yang sangat panas. Surah Al-Qari'ah. Gambaran inilah yang mendorong pembesar Arab menolak agama baru itu, yang menyebabkan mereka tidak mahu mengikut dan menganutinya. Faktor keempat adalah terikut-ikut dengan ajaran nenek moyang. Taklid kepada nenek moyang secara membabi buta dan mengikut langkah-langkah nenek moyang dalam soal-soal ibadah dan pergaulan adalah satu kebiasaan yang berurat berakar bagi bangsa Arab. Sebab itulah amat susah bagi mereka untuk meninggalkan agama nenek moyang dan mengikut ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Orang Arab Jahiliah berkata, "Cukuplah bagi kami apa yang telah kami terima dari nenek moyang kami." Surah Al-Maidah ayat 104. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala telah mencela sekalian Arab Jahiliah ini yang sangat susah untuk mengubah tradisi kesesatan mereka yang jauh menyimpang itu. Faktor kelima adalah kerana orang Arab ini berniaga menjual patung-patung. Ini adalah sebab paling utama kenapa orang Arab Jahiliah ini tak terima ajaran Nabi Muhammad SAW. Seperti yang kita cerita sebelum ini, orang Arab ini mengusahakan perniagaan menjual patung kepada jemaah haji yang datang ke Mekah. Mereka ini bina ukiran patung Al-Lata dan Uzza.
patung Manah dan Hubal. Dengan ukiran patung yang dijual inilah menjadi punca kewangan mereka selama ini. Apabila Nabi SAW mengajar supaya berhenti menyembah patung, menyebabkan sekalian Arab ini susah hati dan tidak mahu meninggalkan kerja-kerja ini kerana di situlah punca pendapatan mereka. Bagi penjaga Kaabah pula, mereka merasakan bahawa mereka akan kehilangan kekayaan dan pengaruh yang dahulu mereka peroleh dari penyembahan patung dan melayan tetamu yang berkunjung ke Mekah untuk sembah patung-patung itu. Jadi, inilah 5 faktor utama yang menyebabkan sekalian Arab jahiliah menentang ajaran Nabi Muhammad SAW.